Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu demi isu panas hadir menghantui Parti Bersatu dan juga Gabungan Perikatan Nasional. Adakah Peja akan menambah derita Parti Bersatu? Adakah Peja akan letak jawatan? Itu persoalan besar apabila Perikatan Nasional juga Parti Bersatu di Negeri Sembilan lebih banyak suara memohon mengatakan supaya Peja segera letak jawatan. Antara sebabnya, kata mereka, pikul banyak tugas, ramai yang boleh ganti Peja untuk mengetuai Perikatan Negeri Sembilan. Edin Sazli Syed berkata, Ketua Bersatu Jelebu Rais Yatim atau Adun Labu Muhammad Hanifia Abu Bakar antara calon yang boleh menggantikan Ahmad Faizal Azumu. Seorang pemimpin Bersatu secara peribadi berkata, Perikatan Nasional PN tidak boleh sambil lewat jika ingin menawan Negeri Sembilan. Mengambil contoh tindakan itu antaranya melantik Ahmad Faizal Azumu sebagai ketua gabungan tersebut. Ketua Bersatu Kuala Pilah Edin Shazli Syed berkata, ini kerana Faizal atau lebih dikenali sebagai Peja dibebani pelbagai tanggungjawab, antaranya timbalan Presiden Bersatu yang memerlukannya bergerak di peringkat nasional. Menurut Edin yang digantikan Faizal sebagai pengerusi PN pada Jun lalu, beliau melihat ramai lagi pemimpin di Negeri Sembilan boleh menggalas tanggungjawab itu. Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan tidak boleh dipandang muda kalau betul-betul serius nak melawan atau nak perkukuhkan, kata beliau. Kita tak boleh sambil lewat. Kalau dari awal lagi lihat Faizal ini dibebankan tanggungjawab yang banyak macam itu dan dia tak boleh. Bagilah orang yang mampu, katanya kepada FMT. Beliau turut menamakan dua pengganti boleh mengisi jawatan itu jika Faizal bertindak mengosongkannya atau letak jawatan, iaitu Ketua Bersatu Jelebu iaitu Rais Yatim atau Adun Labu Muhammad Hanifa Abu Bakar. Terdahulu Pesuruh Jaya PAS Negeri Rafi Mustafa menuntut Faizal Azumu segera meletak jawatan sebagai Ketua Perikatan Nasional Negeri Sembilan kerana didakwa tidak lagi berminat menerajuinya. Beliau yang juga timbalan Ketua Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan berkata, Faizal tidak memainkan peranan sebaik mungkin selepas PRN berakhir Ogos lalu. PN hanya menang 5 daripada 36 kerusi ditandingi, iaitu Paroi, Bagan Pinang, Serting, Gemas dan Labu pada pilihan raya itu. Saudara-saudara sekalian, apakah Faizal Azumu akan mengikut rentak ataupun permintaan daripada pemimpin-pemimpin parti di Perikatan Nasional Negeri Sembilan ini? Adakah Faizal Azumu akan letak jawatan? Inilah masalah dalaman Parti Bersatu yang dikatakan mula membara, mula menjadi sakit dan perlu diselesaikan dengan segera. Namun, tak tahulah sampai bila Peja akan tetap bertahan dan akhirnya akan letak jawatan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku, Malaysia Madani. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Najib dan Muhyiddin bersatu semula. Selepas sudah menemui jalan buntu, tidak dapat menjatuhkan Anwar Ibrahim melalui tebuk atap, tidak dapat menjatuhkan kerajaan melalui cara-cara yang lebih hebat, bahkan semakin hari semakin ramai ahli Parlimen Perikatan Nasional beralih sokongan kepada Anwar Ibrahim dan hari ini sudah ada 4 orang. Adakah Muhyiddin dan Najib akan bersatu? Namun yang mengejutkan, ada juga suara-suara daripada pengikut-pengikut bosku mahu supaya Muhyiddin dan Najib bergabung. Apa pendapat anda? Adakah gabungan Muhyiddin dan Najib
mampu menewaskan Anwar Ibrahim, menumbangkan Anwar Ibrahim, seperti mana yang pernah dilakukan oleh Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim. Ataukah kes ini berbeza, tidak sama sekali berbanding Anwar Ibrahim? Namun demikian, ada juga pemimpin bersatu yang mula menyatakan pendirian, menyokong, kata mereka, Najib dah dihukum. Tiada masalah kerjasama dengan Muhyiddin. Itu kata pemimpin bersatu. Dengan erti kata lain, mereka tidak keberatan untuk bekerjasama dengan Najib. Tapi, bukankah itu sesuatu yang hampir mustahil? Tapi tak apalah. Seperti yang banyak kali saya cakap, dalam politik Malaysia tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara sekalian, Razali Idris berpendapat Muhyiddin Yassin tidak akan selamanya bermusuhan dengan Najib Razak. Seorang pemimpin bersatu berkata, tiada masalah untuk Presiden Muhyiddin Yassin kembali bekerjasama dengan Najib Razak, walaupun kedua-duanya mempunyai sejarah permusuhan yang panjang. Ketua Penerangan Razali Idris berkata, Najib sudah dihukum atas kesalahannya dan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN mungkin tidak mahu selamanya bermusuhan dengan bekas Perdana Menteri itu. Namun demikian, kita juga tahu bahawa Muhyiddin masih mempunyai kes yang dibicarakan di mahkamah, sama seperti Najib Tun Razak yang turut masih mempunyai kes di mahkamah yang belum selesai. Jadi persoalannya ialah, adakah Najib dan Muhyiddin akan bergabung bukan di luar tetapi dalam penjara? Itu persoalan daripada netizen. Beliau iaitu Muhyiddin berjiwa besar, kata beliau, dan boleh kawan dengan sesiapa sahaja, termasuk dengan Dr. Mahathir Mohamad yang menyerangnya sebelum ini. Tetapi kini boleh berjumpa, berbincang dan bekerjasama, katanya kepada FMT. Razali dalam hantaran di Facebook 3 hari lalu membayangkan bakal ada kebaikan bersama membabitkan Mahathir, Muhyiddin dan Najib yang perubahannya akan dirasai rakyat. Saya fikir tiga ini tidak akan dapat bekerja sama langsung kerana Mahathir, Muhyiddin dan Najib. Mungkin kalau Muhyiddin dan Najib sahaja boleh lagi kita boleh cerna. Tapi kalau ada Mahathir, Muhyiddin dan Najib langsung tak boleh cerna langsung. Bagaimana Mahathir boleh bekerja sama dengan Najib? Sedangkan dialah yang menyebabkan Najib tumbang pada tahun 2018 dan akhirnya Najib dibicarakan dan meringkuk di penjara. Nah, saudara-saudara sekalian, sehari sebelum itu, Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz, yang mendakwa mewakili kumpulan penyokong Najib berkata, gabungan dua bekas Perdana Menteri itu diharapkan ketika rakyat berdepan masalah ekonomi sara hidup. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Nur Jazlan Mohammed berkata, mustahil kerjasama tersebut menjadi realiti kerana luka terlalu dalam antara Najib dan Muhyiddin. Selain itu, Mahathir juga lukanya terlalu dalam terhadap Najib. Kalau tak kerana Najib berpegang pada janji, Muhyiddin tak berpeluang jadi timbalan Perdana Menteri lepas hianat Pak La, Abdullah Ahmad Badawi pada 2008. Lepas itu, Muhyiddin pula pakat dengan Mahathir jatuhkan Najib dan UMNO pada 2018 dakwanya. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun dengan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah atas kesalahan sana guna kuasa pengubahan wang haram dan pecah amanah berhubung SRC internasional berjumlah RM42 juta. Pernah bersama dalam UMNO, hubungan mereka terjejas selepas Muhyiddin mengkritik Najib secara terbuka berhubung isu 1MDB menyebabkannya dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri dan timbalan Presiden UMNO. Muhyiddin menubuhkan Bersatu dan bersama Pakatan Harapan PH menumbangkan Barisan Nasional BN yang diketuai Najib. Bagaimanapun, kedua-duanya kembali berada di blok sama susulan kejatuhan pentadbiran Mahathir pada 2020. Ahli Parlimen Pagoh itu menjadi Perdana Menteri namun terpaksa meletak jawatan pada Ogos 2021
selepas beberapa ahli parlimen Barisan Nasional menarik balik sokongan terhadapnya, termasuklah Najib. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, Malaysia Madani. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang lebih baik Perikatan Nasional umum saja sokongan en blok kepada Anwar Ibrahim. Seorang lagi ahli parlimen Perikatan Nasional mengumumkan sokongannya kepada pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kali ini giliran ahli parlimen Gua Musang daripada Bersatu, Muhammad Azizi Abdul Naim, yang berbuat demikian, dan beberapa jam yang lepas ahli parlimen daripada Jeli juga telah pun mengumumkan sokongan kepada Anwar Ibrahim tanpa berbelah bahagi dan menyatakan ianya atas kerelaan sendiri. Jadi apalagi yang nak dikata oleh Perikatan Nasional selepas ini? Bermakna sekarang sudah 4 ahli parlimen Perikatan Nasional mengalih sokongan mereka, di mana sebelum ini Iskandar Zulkarnain dan Suhaili Abdul Rahman daripada Kuala Kangsar dan Labuan lebih dulu menyatakan sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim. Sama seperti dua rakannya, Muhammad Azizi, yang juga memberi alasan keputusan yang sama, begitu juga dengan ahli parlimen Jeli juga memberikan keputusan yang sama, ada untuk memastikan kebajikan penduduk di Gua Musang sentiasa terbela dan terus mendapat pelbagai manfaat, termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur, sehingga tempoh penggal perkhidmatannya berakhir pada tahun 2027 akan datang. Artinya, yang dimahukan melalui tindakan mengalih sokongan ini ialah beliau akan memperoleh peruntukan keuangan sebagai ahli parlimen daripada dana kerajaan. Sebagaimana ditulis sebelum ini, masalah peruntukan ini bukan cerita dongeng di kalangan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional Perikatan Nasional, dan mereka sebenarnya amat berharap kepadanya bagi memastikan khidmat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sebab itu adalah dijangka ada lagi beberapa ahli parlimen, terutamanya daripada Bersatu, yang akan turut mengalih sokongan mereka selepas ini. Puan Zarkasi telah pun menyenaraikan 6 daripada mereka. Dalam hal ini, tindakan Bersatu menggantung keahlian Datuk Zulkarnain selama 6 tahun dan Suhaili selama 6 tahun, Zulkarnain 4 tahun dan Suhaili 6 tahun, langsung tidak memberi kesan yang menakutkan kepada ahli parlimen yang lain. Selepas ini, Muhammad Azizi dipercayai akan turut digantung keahliannya, tetapi percayalah, akan ada lagi ahli parlimen yang lain mengalihkan sokongan mereka. Lama-kelamaan nanti, letih begitu saja Bersatu melakukan tindakan gantung seorang demi seorang, namun sokongan yang sedia dimiliki tetap juga hilang. Akhirnya, keadaan itu tentu saja menyebabkan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional semakin hilang sokongan dan tidak lagi diyakini rakyat. Bersatu dan Perikatan Nasional memang tidak ada banyak pilihan di hadapan, dan mungkin tidak mampu langsung menghalang pengaliran keluar itu daripada terus berlaku. Tambahan pula, Perikatan Nasional sudah disedari tiada harapan lagi untuk menebuk atap dan menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar ini, sehinggalah tibanya PRU16 akan datang. Untuk menangani keadaan ini daripada terus berlaku, satu-satunya pilihan yang tunggal dan tinggal dan terbaik ialah Perikatan Nasional harus segera mengumumkan sokongan secara terbuka dan en blok kepada kerajaan dan Anwar Ibrahim. Dengan demikian, tidak akan berlaku lagi pengaliran keluar sokongan secara pintu belakang oleh ahli-ahli parlimen kepada Anwar Ibrahim. Bahkan, semua ahli parlimen Perikatan Nasional turut beroleh peruntukan untuk kawasan masing-masing. Dalam masa yang sama, Lembaga Disiplin Bersatu atau Perikatan Nasional juga tidak perlu lagi kerap bermesuarat untuk menggantung seorang demi seorang, satu demi satu wakil rakyatnya yang sudah
beralih arah. Tidakkah ini dapat mengelakkan pembaziran tenaga dan masa serta berupaya pula menjelmakan keharmonian dalam politik negara? Nak jatuhkan kerajaan, tunggu saja PRU 16 yang akan datang dan ketika itu berperanglah habis-habisan. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, selepas ahli parlimen Gua Musang memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim, ini yang berlaku. Benarlah selalu tajuk kita, terkejut dan terkejut. Kali ini betul-betul terkejut. Siapa yang terkejut? Parti Bersatu. Mereka tidak langsung menyangka bahawa ahli parlimen Gua Musang akhirnya akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersatu terkejut. Gua Musang beritahu kami dah tolak habuan itu. Apa ceritanya? Apa cerita tentang habuan ini? Siapa yang beri habuan? Dan kenapa Gua Musang yang telah memberitahu telah pun menolak habuan itu, tapi masih juga melakukan sokongan kepada Anwar Ibrahim? Ikuti terus ulasan selepas ini. Bersatu Kelantan meluahkan rasa terkejutnya dengan tindakan ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim yang mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pengerusi Bersatu Kelantan Kamarudin Madnor mendedahkan Muhammad Azizi dalam mesyuarat Bersatu Sabtu lalu memberitahu bahawa dia ditawarkan habuan untuk berbuat demikian tetapi menolaknya. Kenyataan ini betul datang daripada ahli parlimen Gua Musang. Sangat mengejutkan saya. Hari Sabtu 4 November lepas, kita ada mesyuarat Bersatu Negeri. Dia turut hadir dan memberitahu bahawa ada broker politik menawarkan sejumlah wang yang lumayan, campur lain-lain manfaat jika buat kenyataan menyokong Anwar Ibrahim. Dia kata telah menolak kesemua tawaran itu. Kami bahkan ucap tahniah kepadanya atas penolakan itu. Jadi kami amat terkejut sekali bila diberitahu mengenai kenyataan di Facebook miliknya, katanya ketika dihubungi hari ini. Ketua Penerangan Bersatu Kelantan, Bahari Muhammad Noor yang turut hadir dalam mesyuarat Bersatu Negeri 4 November lalu, turut memberitahu perkara sama kepada Malaysia Kini hari ini. Ya, juga saya hadir pada mesyuarat itu dan kami mengucapkan tahniah kepadanya kerana masih mempertahankan prinsip untuk tidak beralih sokongan, kata beliau. Jadi apabila dia buat pengumuman sebaliknya, sudah pasti mengejutkan kami, kata beliau. Jika Bersatu Negeri akan mengadakan mesyuarat untuk membincangkan perkara ini dan kita serahkan kepada pimpinan pusat untuk ambil tindakan sewajarnya, katanya yang juga Adun Gual Ipoh. Mereka berkata demikian ketika diminta reaksi susulan pengumuman Muhammad Azizi yang menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan. Malaysia Kini telah cuba menghubungi Muhammad Azizi tetapi tidak berjaya kerana telefonnya dimatikan. Kamarudin juga berkata dia cuba menghubungi Muhammad Azizi sesulan pengumuman itu namun gagal. Demikian juga telefon isteri dan pemandunya. Jadi untuk sementara ini kita serah kepada pimpinan pusat untuk mengambil tindakan sewajarnya, katanya yang juga Adun Ayer Lenas. Dalam pengumuman malam tadi, Muhammad Azizi yang juga Adun Negeri berkata dia menyokong inisiatif kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum akan datang. Tindakan itu dibuat selepas ahli Parlimen Labuan Dr. Suhaili Abdul Rahman menyatakan sokongannya kepada Anwar Ibrahim dan didahului ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain. Sebelum ini, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mendakwa terdapat ugutan terhadap ahli parlimennya supaya menyokong kerajaan dan sedang melengkapkan buktinya. SPRM yang didakwa membuat ugutan itu menafikannya.
Beberapa komen daripada netizen berhubung isu ini di Malaysia kini ialah daripada Nur M menulis, macam pernah dengar dulu, apa nama dia, same of things ke? Budak-budak kita lebih kurang macam itulah. Baru lagi kot, takkan tak ingat atau buat-buat lupa, kata beliau lagi. Kotaro Minami mengatakan, baru kamu tahu semua benda nak salahkan Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan. Kenapa tak cerminkan diri sendiri dulu? Mungkin parti kamu yang bermasalah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku, Malaysia Madani. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. 1 jam selepas Ahli Parlimen Jeli menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, ini yang berlaku. Kata Puad, beliau menyatakan, beliau menamakan 6 lagi ahli parlimen yang akan menyertai menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ikuti ulasan kali ini kerana saya akan nyatakan, saya akan dedahkan kepada anda 6 ahli parlimen yang bakal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, bantu saya tekan butang subscribe. Dan tekan butang subscribe itu percuma. Dan sebelum itu juga, saya ingin mendapatkan reaksi daripada anda. Adakah anda juga setuju supaya lebih ramai ahli parlimen menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengutamakan kebajikan dan kepentingan ahli ataupun pengundi di parlimen tersebut? Ataukah mereka tetap perlu lebih mengutamakan parti, keegoan, keangkuhan berbanding para penduduk di parlimen tersebut? Sila tinggalkan komen anda. Puan menamakan 6 ahli parlimen. Pagi tadi, anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puan Zarkasi, bertanya kepadanya bila lagi dan mengucapkan selamat datang. Tahniahlah ahli parlimen Gua Musang kerana mengutamakan pembangunan dan kebajikan rakyat di kawasannya, kata Puan. Memang berani kerana mengumumkan sokong Perdana Menteri ke-10 setelah 2 rakannya, iaitu ahli parlimen Kuala Kangsar dan Labuan telah pun sah digantung selama 4 dan 6 tahun keahlian mereka. Ahli parlimen Jeli, Tanah Merah, Ketere, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi bila lagi, kata Puad Zarkasi. Jangan tunggu lama-lama, kapal lama semakin tenggelam. Welcome aboard, kata beliau lagi. Maka dengan itu, kita telah mengetahui, telah didedahkan oleh Puad Zarkasi bahawa antara ahli parlimen yang bakal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah MP Jeli, Tanah Merah, Ketere, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi. Bermaksud sekiranya semua ahli parlimen ini menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim, maka jumlah keseluruhan yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini daripada Parti Pembangkang atau daripada Parti Bersatu ialah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kesemuanya ataupun mungkin akan mencapai 10, dan ada kabar angin menyatakan bukan sekadar 10 tapi boleh mencecah 15 orang. Saudara-saudara, itu seperti dinyatakan oleh Puad Zarkasi, jangan tunggu lama-lama. Takut nanti sudah tenggelam baru tengada. Ahli Parlimen Bersatu yang sokong Anwar Ibrahim pada ketika ini yang sah ialah Iskandar Zulkarnain daripada Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahari Kecik dari Jeli. Saudara-saudara sekalian, apakah anda masih lagi tidak percaya bahawa akan ada yang menyusul? Dan persoalannya bukan siapa, tapi bila. Bilakah ahli parlimen Tanah Merah, Ketere, Hulu Terengganu, Sungai Besar dan Langkawi akan menyatakan sokongan mereka? Dan bilakah
Parti Bersatu akan sedar daripada lamunan mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe itu percuma. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku, Malaysia Madani. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, seperti yang ditajukkan beberapa menjak ini, kita mengatakan bahawa, kita meramalkan bahawa bakal ada 15 ahli parlimen daripada Bersatu yang akan berpaling tadah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ramai orang yang tak percaya, ramai juga yang menganggap ianya hanya kabar angin yang tidak berasas. Selain daripada itu, penafian demi penafian dilakukan daripada Parti Bersatu yang mengatakan bahawa semua mereka bukannya mahu menyertai sebenarnya atau menyokong Anwar Ibrahim, tetapi kerana ada dakwaan kononnya mereka diintimidasi, diugut dan dipaksa untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu demi satu menyatakan sokongan tanpa berasa takut. Walaupun dua daripada mereka telah pun diberikan hukuman gantung keahlian 4 dan 6 tahun, akhirnya disangka akan membuatkan berhentinya rentak domino tersebut. Tapi seperti yang saya pernah katakan, ianya hanya permulaan. Akhirnya, semalam, seorang lagi ahli parlimen daripada Gua Musang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disangkakan ianya telah terhenti di sana sahaja. Disangkakan panas sampai ke petang, rupa-rupanya hujan di tengah hari. Apa yang berlaku? Seorang lagi ahli parlimen yang keempat, menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Saya sendiri pun sebenarnya terkejut kerana saya sangka ianya tidak akan mengambil masa yang begitu cepat. Saya meramalkan ianya mengambil masa seminggu atau 2 minggu kerana telah pun diberikan hukuman. Tetapi nampaknya ianya berlaku lebih pantas daripada yang diramalkan. Terkini, ahli parlimen Bersatu sekali lagi mengisytiharkan menyokong Anwar Ibrahim. Seorang lagi anggota parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Maka dengan ini saya juga mengisytiharkan untuk menyokong sebarang dasar-dasar dan inisiatif yang kerajaan lakukan dalam memulihkan ekonomi negara serta meletakkan kebajikan dan kepentingan rakyat. Sokongan saya ini berterusan sehingga pilihan raya umum yang seterusnya, kata anggota parlimen, ahli parlimen Jelly Zahari Kecik. Maka dengan ini disahkan bahawa ahli parlimen daripada Jelly, iaitu Zahari Kecik, kini menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Makna kata, Anwar Ibrahim bukan sekadar mendapat 2/3 sokongan parlimen sekarang ini, tetapi sudah melebihi. Zahari adalah ahli parlimen keempat berbuat seperti ini selepas wakil rakyat Kuala Kangsar, Labuan dan Gua Musang semalam. Malah ia dibuat sehari selepas Muhammad Azizi daripada Kelantan mengambil tindakan yang sama. Mirip semua pendahulunya, Zahari juga memberi alasan demi mempertingkat pembangunan dan bantuan untuk kawasannya ketika rakyat berdepan kos sara hidup. Saya sedar rakyat mesti diutamakan dan pembangunan mesti diteruskan tanpa sembarang kompromi, kata beliau. Dalam alaf yang serba mencabar ini, selaku ahli parlimen, saya harus memberi khidmat yang terbaik buat rakyat dalam parlimen Jelly, katanya. Dalam kenyataan hari ini, Zahari berkata akan taat setia dan kekal sebagai ahli Bersatu tetapi bersedia berdepan tindakan partinya. Ingin saya tegaskan bahawa pengisytiharan sokongan kepada Perdana Menteri yang ke-10 ini dibuat tanpa apa-apa paksaan, pengaruh dan tekanan dari mana-mana pihak. Ia dibuat atas kerelaan saya sendiri demi rakyat dalam Parlimen Jelly. Moga Allah memberkati, kata beliau lagi, dan saya berserah, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan bantu tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Bye-bye.